Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa asarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih pada Tuan Imam Ustaz Abdul Fattah dan juga pada semua ahli jawatan kuasa Masjid Abidin, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada malam ini dalam kuliah maghrib kita, di mana pada malam ini kita bercakap tentang setengah ataupun segelintir sahajalah, bukan kumpulan ramai pun. Dia adalah segelintir dan juga setengah sebahagian sahaja daripada kita ini yang mengambil sikap yang tidak baik, mengambil sikap yang sangat bertentangan dalam Islam, itu dengan mengeluarkan diri daripada tempat kuarantin ataupun juga keluar daripada rumah sendiri dengan alasan yang pelbagai, sedangkan perbuatan tersebut sangat-sangat membahaya kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi inilah yang kita dapati tuan-tuan dalam 2-3 hari yang lepas. Bila ada suatu berita yang mengatakan bahawa di kalangan kita, rakyat negeri Terengganu inilah, khususnya kita bercakap ni tentang anak-anak beranak kita ni. Kita bercakap tentang tempat kita ni. Mana ada di kalangan kita ni yang memotong gelang ni. Kemudian lari daripada rumah. Tidak mahu diambil atau tidak mahu dijemput oleh pihak ambulans, pihak perubatan. Setengahnya larilah ke mana dia nak lari. Ini salah satu perbuatan tidak bertanggungjawab yang mana berlaku di tempat kita tanpa memikirkan kepada keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Dan sebelum daripada ini pun kita pernah dengar banyak juga kes-kes yang lebih kurang serupa begini. Itu kes-kes yang melibatkan pada perbuatan sedar atau tidak sedar, cuba untuk menyebarkan wabak ini kepada orang lain. Di awal-awal apabila pandemik ini menyerang, kita sudah pun tengok di setengah-setengah negara ada video yang menunjukkan mana pesakit-pesakit yang terkena COVID ini meludah kepada butang-butaan yang ada di dalam lift umpamanya. Kemudian menggonyok ataupun juga melomokan air liur tadi pada butang-butang tadi, yang boleh menyebabkan pengguna lift yang lain juga tu terkesan dengan wabak ini. Itu juga salah satu daripada fenomena yang kita temui di tempat yang lain lah. Di negara kita, wallahu alam, sama ada ataupun tidak, itu ada satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Ada juga di antara kita ini yang biasa kita dengar memotong gelang. Mana perbuatan memotong gelang, kemudian berkeliaran keluar, kemudian setengahnya lagi berjumpa kawan-kawan, setengahnya lagi pergi ke kedai, mereka bersembang, berbawak di sana seolah-olah tidak ada apa-apa pun pada mereka. Ini juga salah satu bentuk yang kita kata tidak bertanggungjawab. Di samping dulu kita dah sebut perbuatan melanggar kepada sekatan jalan raya dengan cara mereka menggunakan jalan-jalan tikus atau lorong-lorong tikus. Setengahnya umpamanya membuang sekatan jalan raya. Ada di kalangan kita pula yang menipu terang-terang untuk mendapat surat perjalanan daripada polis. Ini semua perbuatan tidak bertanggungjawab. Dan bagaimana kita sebagai umat Islam ini yang perlu untuk kita faham dalam masalah ini, tuan-tuan. Mandangkan fenomena ini dah berjangkit dah di dalam umat Islam di negeri kita ini. Di mana bila kita sebut umat Islam ini adalah orang yang disifatkan oleh Nabi SAW, al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orang Islamnya. Kalau mu nak kenal, kalau mu nak tahu, kalau mu nak faham bagaimana sebenarnya orang Islam, ialah orang lain selamat mereka daripada lidahnya dan juga daripada tangannya. Jadi segala gerak-gerik, perbuatan dia, tangan dia, kaki dia ke orang lain selamat, itulah orang Islam. Itulah yang diertikan oleh hadis Nabi SAW yang sangat mendalam pada kita, bagaimana kita umat Islam bukan umat yang mana menyebarkan keburukan. Kita menjadi umat yang menjadi contoh pada orang lain. Kita mari ke dunia ini dengan syariat yang cukup lengkap, dihadiahkan oleh Allah, dianugerahkan kepada umat kita ini, alhamdulillah, adalah untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi contoh yang paling bagus sekali untuk seluruh umat sesama Islam kita maupun bukan Islam. Kita menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah. Bila kita mematuhi peraturan-peraturan, bila kita mengikut kepada undang-undang yang telah dibuat oleh Allah, ia adalah sebagai umat yang terbaik. Bila kita melanggar peraturan, bila kita menyeleweng daripada peraturan Allah, kita buang peraturan jauh-jauh, kita tidak ikut pesanan Nabi kita SAW, kita ikut hawa nafsu dan keinginan yang mana ianya boleh membahaya pada diri sendiri dan juga orang ramai, maka ketika ini kita tidak lagi menjadi yang terbaik. Kita tidak lagi menjadi umat wasatan, umat pertengahan, yang mana ia menjadi ikutan. Sama ada orang di sebelah kiri dan kanan kita, mereka menjadikan kita ini sebagai suatu garis ataupun juga sebagai panduan untuk mereka di dunia ini. Inilah umat yang terbaik, yang mana Nabi mengatakan kita orang Islam ialah orang yang mana orang lain merasa selamat daripada lidah kita dan juga daripada tangan kita. Jadi berbalik kepada perbuatan khianat, perbuatan mencari pasal ataupun juga merosakkan masyarakat. Yang sengaja memotong gelang, kemudian keluar pula, lari daripada ditahan, dijemput oleh pihak perubatan. Ia adalah suatu yang sangat-sangat menyedihkan kita berlaku di kalangan umat Islam ni. Yang semayang, yang kita percaya mereka ni percaya ada Tuhan, yang kita percaya mereka ni ada Nabi, yang kita percaya mereka ini mengaji Quran, paling-paling kurang pun dalam masa semayang mereka akan baca Quran ni. Yang paling kurang pun kalau kita tanya percaya dak hari kiamat ada, percaya ke tak adanya di sana hisab dari Allah Ta'ala, yang mereka tidak akan menafikan. Jadi berlaku benda ini daripada orang yang kita kira sudah lengkap dah. Lemari daripada orang yang tak pernah mengaji, tak pernah kita kabur rukun iman, boleh jadi kita berasa tak pelik. Orang yang tak percaya pada kubur, orang tak percaya pada hari kiamat ni, orang tak percaya pada surga neraka ni boleh jadi kalau boleh mari benda ni mari daripada orang begini. Tapi hak kita rasa sedih, kita rasa duka cita benda ni mari daripada orang kita. Yang mayang Jumaat semua kita kata paling kurang pun, yang mayang 5 waktu kita harapkan, dan paling kurang pun kita kata dia percaya adanya Allah, adanya hari kiamat. Tapi dalam masa yang sama, masih lagi mereka ini terbabah dalam akhlak. Lalu mereka ini bertindak membuat perbuatan yang sangat-sangat menyalahi daripada segi undang-undang di tempat kita dan juga dari segi undang-undang Islam kita ini yang mengajar kita supaya jangan kita ini membuat kerosakan di muka bumi ini. Jadi hal inilah puan-puan dan malam ini yang kita nak kena faham semua sekali. Siapa-siapa yang telah disahkan terkena wabak ini, duduklah di rumah. Duduklah di rumah, janganlah kita bergerak ke sana sini, kerana bila telah dipakaikan gelang itu maknanya kuarantin lah. Janganlah kita ikut rasa hati kita. Nak keluar berbawa, nak berjumpa dengan orang, janganlah sama sekali kita keluar dengan fizikal kita ni.
Dalam keadaan teknologi ada hari ini, kita boleh menggunakan alatan-alatan untuk berhubung dengan pihak luar. Masih ada lagi media-media yang boleh menghubungkan kita dengan orang lain. Sama ada melalui aplikasi-aplikasi yang ada di telefon kita ataupun juga yang ada di laptop kita. Kesemua itu kita boleh pakai, kita boleh berhubung lagi walaupun kita diuji dengan penyakit ini, kita masih lagi boleh berhubung dengan mereka. Jadi apa sebabnya kita maruh dalam hal ini tuan-tuan? Kerana apabila kita memerhatikan kepada ajaran agama kita sendiri, di mana asasnya ajaran agama kita ini membawa kebaikan maslahat untuk orang lain. Bila sebut agama Islam ni agama untuk nak buat molek di dunia. Agama nak buat kebaikan. Dia tak ada sekali dalam Islam kita ni, agama kita ni menyuruh untuk keburukan, tidak ada. Kerana itu dia jadi contoh. Kerana itulah dia jadi yang terbaik. Supaya semua yang ada di muka bumi ini boleh tengok sendiri bagaimana agama hadiah anugerah dari Allah ini adalah sebagai agama yang mengajak kita supaya sentiasa mementingkan kebaikan. Kita umat Islam ni, kerjaan kita di muka bumi ni, kerja mikir nak buat benda baik je. Tak ada sama sekali mikir untuk nak bunuh korang, untuk nak balas dendam umpamanya, untuk nak merosakkan seluruh orang. Ini bukan ajaran kita. Ajaran syaitan dan iblis memanglah kerja mereka ini menyuruh ke arah keburukan. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Mana Allah Ta'ala menyuruh kamu ke arah kebaikan, tetapi syaitan itu menyuruh ke arah keburukan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut kepada jejak langkah syaitan. Jangan kamu ikut cara dan juga perjalanan syaitan itu, yang mana mereka ini ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dia memerintah kita supaya membuat perkara yang keji dan munkar. Allah Ta'ala tidak melakukan demikian. Allah Ta'ala mengajar kita supaya kita melakukan yang baik dan ihsan kepada seluruh manusia. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Itu Allah menyuruh supaya kita berlaku adil dan juga melakukan ihsan, melakukan perbuatan yang baik di mana saja kita berada. Jangan kita selalu sangat mengikut kepada khutuwat syaitan ini, itu cuba untuk memusnahkan orang lain dengan keadaan yang kita kata tadi, keadaan pandemik yang sedang melanda ini. Kita menambahkan lagi masalah kepada pihak-pihak berwajib yang sudah pun keletihan ini. Jadi yang pertama sekali, kesalahan ini adalah berkait dengan firman Allah Ta'ala. Mana orang yang keluar, potong gelang, lalu mencari kebebasan, lari ke mana-mana dari rumah dia, jangan ingat dia selamat. Orang cari dia ke mana-mana dengan sistem komunikasi yang ada pada hari ini. Dengan jalinan rangkaian yang ada, kita boleh cari dia. Dia nak duduk di mana sana. Inilah yang setengah-setengah di kalangan kita ni bodoh tidak tepat. Orang nak bodoh, janganlah kita bodoh banyak sangat. Bodoh sikit-sikit sudahlah. Janganlah kita dengan sikap kita ni menyebabkan kita bawa penyakit ini kepada orang lain pula. Bila kita keluar, tahu sajalah. Saya keluar ke patah, tak ada kait dengan orang di patah. Iyalah. Mau keluar di patah. Bila siapa di patah tu mau nak makan, mau nak minum, takkan mau minum air patah. Takkan makan pasir patah. Ni kena faham molek kita ni bahawa bila kita keluar, kita akan rasa nak makan, nak minum pula. Bila nak makan, nak minum, paling kurang kita pergi beli. Nak ketek orang, boleh faedah kita. Jadi kita akan pergi beli, kita akan pergi tempat orang jual. Kalau tak ada pun, kita minta orang bagi sesuatu pun orang mari. Kita jadi segera ni menyebabkan berlaku di sana perjumpaan. Menyebabkan orang tak tahu. Orang buat macam lah tak ada benda. Setengah-setengah kita pula
Awak tidak jaga SOP, bila tengok orang mari dah keadaan molek begitu, dia ingat tak ada benda. Ini yang kita kata bahawa ni perbuatan jahanam korang. Ini perbuatan syaitan. Ini mengikut kepada langkah syaitan, iaitu suka untuk menyepakkan keburukan di muka bumi. Jadi orang begini kita kata perbuatannya adalah berdosa dan haram menurut syariat Islam. Dan perbuatan ini bukan perbuatan dosa kecil. Ini adalah perbuatan dosa besar ni, bersalah dengan orang ni, membawa kesalahan ini dalam bentuk merosakkan orang lain. Mana Allah Ta'ala berfirman bahawa perbuatan allazina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubinah. Itu yang kita sebutkan di sini, bagaimana firman Allah Ta'ala sendiri dalam surah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kesalahan orang mukmin, lelaki dan perempuan, tanpa ada sebab apa, salah apa benda orang, tanpa tak ada apa yang dia nak kenanya, sudah salah orang. Orang buat benda apa ke dia? Ya, orang kacam dia ke dia, tak ada salah sikit pun ke orang. Dia ni membawa keburukan tadi. Dia buat kejahatan tadi. Dia pergi bawa penyakit dia itu di luar daripada kawasan yang mana ia telah di kuarantin. Orang dah cek dah dia positif, dengan siap dipakai gelang lagi, tapi dia telah menyakiti orang dengan memotong gelang tadi. Kemudian keluar pula dalam keadaan tadi, tentulah jumpa dengan orang. Yang kita kata tadi, nak makan, nak minum. Tu kalau dalam motor kita, kereta kita ada minyak. Tak ada minyak pula, kita pergi stesen minyak pula. Kita beli pula minyak tadi. Dia attendant pang pula ambil duit daripada kita, bukan duduk jarak jauh sangat. Kita dengan dia di sebalik cermin begitu saja. Ini semua berbahaya. Kemudian pula kita pegang pula nozzle pula. Kemudian lagi orang selepas pada kita pula mari pula menggunakan nozzle yang sama tadi. Ini semua yang kita kata tadi adalah yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Ada tergolong di dalam ayat ini, iaitu menyakiti orang mukmin, lelaki dan juga mukmin yang perempuan. Bighairi maktasabu, dengan tak ada apa-apa salah pun, dengan tak ada apa-apa yang mereka buat pada kita pun. Kita buat ke dia tu atas asal apa, nak balas atas apa, mereka tak buat benda pun pada kita. Maka orang begini, tanggunglah mereka itu suatu buhtanan. Mereka menanggung suatu buhtan, pembohongan yang besar daripada diri mereka sendirilah terhadap orang mukmin. Mereka telah melakukan suatu kejahatan sebagai suatu buhtan, itu suatu pembohongan dalam agama mereka sendiri. Mereka telah melakukan suatu penipuan terhadap agama. Mereka mengadakan sesuatu yang tidak disuruh oleh agama, dan mereka sebenarnya membuat isman mubinah. Dan mereka telah membuat suatu dosa yang sangat-sangat jelas. Tak ada langsung dah khilaf di kalangan ulama bahawa menyakiti pada orang ini, kita kira ini semua disepakati oleh ulama kita bahawa perbuatan ini adalah perbuatan yang berdosa dalam agama kita. Jadi inilah yang pertama sekali, bagi mana-mana yang gatal pada malam ni dah diberi gelang apa, biar dengar molek. Biarlah kita tahu molek bahawa bila kita dah dipakaikan gelang tu, kita orang bahaya. Bila orang bahaya, duduklah di rumah. Jangan kita bergerak. Kerana kita kena faham molek. Kita telah
sabitkan positif. Kita dah ditemui, dipastikan positif kan itu orang beri gelang. Dan kita banyak kali dah dalam kuliah mana Nabi SAW melarang mana orang yang berpenyakit ini membawa kepada orang yang sihat. Inilah yang kita kata pentingnya untuk kita berlandaskan agama. Kalau sekadar main nak hidup dalam keadaan tak ada agama ni, tak boleh jadi orang pun boleh hidup. Dia kerana kita ni jenis bahasa orang, kita dah menjadi orang Islam, nak kena tahu. Biarlah nak kena kita yakin molek bahawa ajaran kita dah cukup lekat dah. Mengajar kita supaya jangan buat kerosakan. Jangan buat kebinasaan, kecelakaan. Janganlah kita ini membawa, menyebarkan sesuatu keburukan itu di muka bumi ini. Tak kira lah sama ada untuk sesama kita orang Islam atau bukan Islam, ini adalah sangat dilarang kerana ia berlawanan dengan ajaran kita yang sangat mementingkan kebaikan dunia dan akhirat ini. Dan yang kedua ialah perbuatan kita bila kita keluar daripada rumah kita, keluar dari kampung kita. Keadaan orang tak tahu kita ini telah pun terkena penyakit COVID ini. Kita sebenarnya telah melakukan suatu kesalahan yang lain. Itu di mana kesalahan ini melibatkan kepada kita mengganggu kehormatan orang Islam yang lain. Jadi kita telah mengganggu kehormatan dia yang disuruh jaga. Kita Islam ni dia suruh kita jaga, lindungi beberapa kehormatan yang mana Islam kita dah bagi terhadap umatnya. Jadi jangan kita ingat orang lain itu bukannya orang yang perlu dihormati. Bagi kita ambil ringan. Penting apa benda ke orang lain tak. Aku hidup seorang sudah lah. Orang lain nak mati hidup apa kait dengan aku. Ini salah. Islam kita ni dia suruh lindung. Ini kita kata hebatnya Islam. Hebatnya agama kita ni. Yang mana tidak ada dalam agama yang lain. Perbuatan sengaja membunuh orang, sengaja menyebabkan kehormatan orang lain itu diganggu juga. Tak kira harta benda dia ke, maruah dia ke. Ini semua tidak ada dalam agama kita ni. Bahkan agama kita sangat-sangat melindungi dan melarang keras perbuatan ini. Kerana itu kita kata kalaulah mari benda ni pada orang Islam sangat menyedihkan. Mari orang tak Islam, orang tak kenal agama, dan orang tak ada panduan. Orang tak ada kitab, orang tak ada Tuhan. Jenis kita taklah berapa heran sangat. Yang menjadi masalahnya ialah bila perbuatan mari pada orang Islam yang mengaku ada Tuhan, yang mengaku ada kiamat ni. Yang cukup lekat dah ajaran dia ni, tak ada kurang sikit lagi. Ini yang kita katakan mana masih boleh berlaku perbuatan yang sangat-sangat mendukacitakan kita. Mana hadis Nabi SAW menegaskan, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa ma'aluhu wa 'irduhu. Mana Nabi mengatakan orang Islam dengan orang Islam yang lain. Samalah juga dengan orang kafir pun samalah. Itu haram. Tidak boleh dihalalkan. Tidak boleh ada perbuatan yang cuba untuk menghalalkan. Tak boleh. Sama sekali Nabi dah putus dah haram. Haram darah dia. Haram dan nyawa dia. Tak boleh. Kita buat nyawa dia macam tak ada rega kita kata. Orang lain lebih kurang je. Jaga apa orang lain, duk sayang kat apa benda ke orang lain, biar kena belaka di buana seperti kampung ni. Macam aku rasa ni, ini adalah bukan sifat orang Islam. Orang Islam dia kena faham bahawa kaca darah orang, kaca nyawa orang adalah haram. Oleh sebab tadi dia akan berhati-hati, dia akan berjaga-jaga. Dia tidak akan ambil tindakan untuk menyebarkan wabak siapa orang lain. Boleh terganggu, boleh menyebabkan kematian. Yang kedua, dengan harta dia sama juga.
Orang Islam ni haram kacau harta orang. Itu hukum asalnya. Jadi bila kita keluar, lari daripada rumah, gerak gelang tu kita telah kacau. Bukan hanya pada nyawa orang. Harta orang pun kita kacau juga dalam hal ini. Mana bila berlakunya jangkitan tadi, akhirnya orang dah akan pergi dah tempat kita pergi dulu. Setengah-setengah tempat makan, setengah-setengah tempat kedai, orang nega apa, nyebabkan jadi rugi orang. Jadi tak boleh hutang, tak boleh nak nega kerana tempat tu kita pergi dah. Lalu orang pun dah nampak kita pergi situ. Kita ni sabit COVID-19. Jadi orang pakat takut nak pergi beli situ ini, kita kata haram kita ganggu kepada harta orang lain. Semacam mana juga Nabi mengatakan haram mengganggu maruah dia. Maruah orang Islam kita jangan ganggu. Termasuk dalam qawi ada maruah. Apa benda qawi yang tak ada maruah-maruah. Kalau dia sakit munasabah lah, ganggu nyawa dia dah. Yang kita kena faham molek kita telah mengganggu maruah dia sebenarnya. Apabila kita keluar, kita pergi pula ke rumah dia. Kita pergi ke premis dia. Di sini kita kena faham. Bila orang tengok kita ada di tempat tu, orang akan pulau kawasan tu. Orang dah akan bertegur lagi dengan orang yang kita pergi tu. Kalau dia jual, orang dah pergi kedai dia. Kalau dia mari main Jumaat apa, orang lari daripada dia. Kalau lah dia jalan kat mana-mana, orang temu, orang lari. Jadi maruah dia tercala. Seolah-olah orang dah berani lagi dah nak tegur dia. Ini orang panggil maruah. Kita telah merendahkan maruah dia. Kalau lah dia pula mati pula. Orang pula anak bini dia pula. Seluruh rumah itu orang pula itu maruah keluarga pula. Orang pula duduk cyber sana sini dalam media sosial. Ini keluarga COVID ini. Ini dia orang yang terkena, yang menyebabkan ianya boleh membahaya orang lain pula. Maka jadi maruah dia, keluarga dia. Ini yang kita kata ceritanya panjang. Jadi bagi kita yang tidak reti ni, yang tak tahu kala ni, duduklah di rumah. Duduklah di rumah sehingga dijemput oleh pihak perubatan, pihak kesihatan. Apa benda sangat payah nak duduk di rumah tu, apa benda masalah. Yang mana ianya sangat-sangat bahaya tuan-tuan untuk kita keluar. Apabila telah disahkan, telah diberilah pada kita gelang kuning itu, telah disahkan. Kenapa kita masih lagi dah ini degil untuk membuat keburukan di muka bumi ini, sedangkan ia adalah perbuatan yang sangat-sangat bercanggah dengan agama kita. Dan yang ketiganya, baginda Nabi SAW sendiri memberitahu kepada kita bagaimana perbuatan mudarat ini tidak boleh kita lakukan. La darara wa la dirara. Tidak boleh membuat kemudarat. Dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Jadi mudarat ni jangan beri ada sama sekali. Sama ada kita start dulu ataupun kita nak balas, itu dua-dua tak boleh. Jadi perbuatan mudarat tidak ada. Dalam kaum orang Islam kita ini, mudarat ni jangan beri ada sama sekali. Jadi kalau kita keluar, kita ini membawa mudarat. Kita sendiri seolah-olah menyebarkan mudarat. Dan kita telah melanggar kepada tata susila, hukum hakam agama kita yang melarang daripada melakukan perbuatan mudarat ini. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam Al-Quran, kita hidup atas dunia ini, janganlah kita membuat kerosakan. Ini yang dilarang sama sekali. Kita orang mukmin ini biarlah membuat islah, membuat kebaikan, membuat yang ma'ruf di atas dunia ini. Jadi jangan kita jadi di atas muka bumi disebut oleh Allah Ta'ala itu orang yang memerangi Allah. Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Jangan kita termasuk di kalangan orang yang memerangi Allah dan Rasul dan membuat kejahatan di muka bumi. Ini suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala memberitahu dalam ayat-ayat lain, innallaha la yuhibbul mufsidin.
Allah tidak suka. Jangan ada buat. Ya kabur dari awal lagi perbuatan orang mufsidin. Itu orang yang membuat rosak di muka bumi ini adalah orang yang dibenci, mana tidak disukai, tidak dicintai. Orang begini Allah Ta'ala tidak sayang dia. Jangan tepeng buat kita duduk dalam kumpulan orang yang Tuhan benci. Iaitu Allah membenci orang yang melakukan kerosakan di muka bumi. Oleh kerana itu jauhilah daripada perbuatan kita membawa penyakit ini kepada orang lain. Jadi setelah berlaku apa yang telah berlaku, itu ada di kalangan kita yang lari dari rumah, seolah-olah dia ingat dia boleh lepas. Keadaan dunia hari ini orang boleh tahu di mana dia berada, cukup dengan alat-alat yang ada hari ini boleh dikesan mana-mana orang. Yang mana kita kata dengan kebijakan pihak keselamatan kita, mereka boleh tahu kedudukan seseorang. Cukup dengan alat handset saja pun mereka dah boleh tahu kat mana, di mana kita boleh mengetahui gelombang atau boleh mengetahui kedudukan orang yang memiliki nombor handset yang tertentu tadi. Itu juga orang ramai yang melihat pun masing-masing pun mereka ini pun bimbang dengan orang yang bahaya ni. Tentu mereka tak akan senyap diam diri, mereka akan telefon pihak berwajib. Nak pergi ke mana kita? Kita rasa kita boleh keluar, kita hebat sangat. Kita tak boleh nak terbang Superman. Tak, kita tak boleh nak masuk ke dalam tanah tinggal sama dengan puak jin tanah umpama tak ada. Kok mana-mana kena duduk atas tanah juga. Kok mana sangat kita bebas nak keluar tadi. Seolah-olah kita ni buat main dengan kau-kau wabak ni. Jadi di sinilah kita kata apabila berlaku kematian. Dengan sebab orang yang makna, orang yang lala, orang yang sengaja membawa kerosakan ni, apa hukum dari sudut syarak. Jadi kalau sampai orang begini penyebab kepada kematian orang lah, maka dia termasuk dalam jenayah. Jenayah itu penyebab kematian orang. Jadi di dalam Islam kita ini, penyebab kematian juga adalah sebagai suatu jenayah. Walaupun kita tak bunuh terus-terang, walaupun bukan kita yang rodok pisah tu, walaupun bukan kita hok tembak dengan peluru tu, walaupun bukan hok kita bakar dengan minyak petrol tu, tapi kita penyebab. Penyebab ini dikira pembunuh juga. Dia kena faham bahawa penyebab adalah sebagai suatu yang dikira salah dalam syarak kita. Jadi jangan kita faham bahawa aku tak bunuh dia diri mati. Ya, aku bukannya rodok pisah perut dia apa, aku tak meleh dia diri mati. Dia kena COVID itu hadiah lah, orang lain pun kena tak mung sebagai penyebab. Mung yang bawa kumang tu. Ini orang panggil membunuh dengan sebab. Jadi apabila bunuh dengan sebab ini, maka dia juga dianggap sebagai pembunuh dalam Islam kita. Dia jangan kita faham bahawa pembunuh ialah pelaku saja. Jangan faham gitu. Bahkan orang yang tak lakukan tapi dia penyebab juga dikira sama. Kita ada bunuh orang pun, kita tak rodok pisah pun, tapi kita tukar pegang. Kita tukar peluk. Kawan tu tak boleh nak gerak, tak boleh nak lari. Nyoba ke mari seorang lagi tukar bunuh, kita dengan dia bersebahak, dikira pembunuh juga kita. Jangan kita duk berhujah di mahkamah, kita dak, aku peluk dia je, aku pegang dia je, aku mati dia tak beri, dia gerak je. Kira mu penyebab juga. Kan kalau mu tak pegang dia boleh lari. Kalau mu dak peluk dia boleh bebas nak mempertahankan diri. Ini yang nak kena faham bahawa kematian akibat daripada penyebab ini juga dikira pembunuh dalam Islam kita. Nah, mati dengan sebab-sebab ini banyak dalam Islam kita. Nah, kita tak faham bahawa pelaku sahaja itu bersalah. Penyebab juga dikira sebagai bersalah dalam Islam kita ini. Yang kena faham bahawa kita yang menyebabkan kematian itu diambil kira. Kerana apa? Kerana ia sebagai suatu
perantaraan kematian kan ianya dikira salah juga. Walaupun bukan kita yang buat. Ya. Kata dengan racun, racun bunuh dia bukan aku. Tapi kita penyebab racun itu sapa kepada dia. Ya, api yang bunuh dia bukan aku. Tapi api itu nak boleh sapa kita yang bakar tempat tu. Umpama ini semua yang kita kena faham bahawa bila kita penyebab maka kita tu bersalah membunuh orang. Kesalahan membunuh ini sangat besar tuan-tuan dosanya di sisi Allah Ta'ala. Bahayanya kita biar kita faham betul-betul malam ni bahawa dengan sebab kita ini orang lain boleh mati, maka ianya boleh dihukum menurut undang-undang bahawa kita ada penyebab kepada kematian tadi. Kalaulah kena ke orang tapi tak mati, ni pun salah juga. Boleh ditakzir, boleh dikenakan hukuman takzir, boleh dikenakan hukuman yang munasabah. Kerana dikira sengaja membahayakan orang walaupun tak mati. Walaupun orang yang kena tu tak mati, atau orang kena tu baik sembuh apa, ataupun tak kena, walaupun kita keluar kita pergi kedai apa tak kena ke orang, itu ada salah. Perbuatan kita membahaya, perbuatan membahaya ni dikira suatu kesalahan, boleh dihukum juga. Dia oleh kerana itu biarlah kita pakat faham malam ni bahawa perbuatan keluar dengan bunting pada gelang yang dipakarkan pada lengan dia dengan pada tangan kita itu ada suatu perbuatan yang dikira salah. Kerana apa? Kerana ia merosakkan dan memusnahkan, mengganggu kepada orang lain dan silap-silap hari bulan dengan sebab kita tu merebak pulak sekapung, merebak pulak pada sebuah daerah yang mana ia boleh membawa kepada kematian, dan kematian ini kita ada penyebab bagaimana kita di atas dunia ini melakukan kesalahan membunuh orang dengan tangan kita sendiri, yang mana Islam kita telah sebutkan tadi orang lain selamat daripada tangan kita kerana kita dan daripada lidah kita. Jadi apabila kita dah disahkan apa, dah dikenakan supaya berada di rumah tunggu orang mari ambil, maka dengan sendirinya kita nak kena faham bahawa kita sebenarnya telah menurut perintah Nabi SAW. Wahyu dari Allah kepada Nabi kita mengajar bagaimana bila kamu berada di suatu tempat tu kamu janganlah keluar. Itu wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha. Bila berlaku di tempatmu berada tu, pakmu duduk tu dah berlaku dah, kena dah kemong, mu janganlah lari, mu janganlah keluar. Anda nak melarikan diri, anda berasa mu selamat ke guana, lari ke tempat-tempat yang lain pun bila penyakit dah ada dah tak ke mana. Dan hendaklah kita kena faham bahawa duduk di rumah itu keadaan kita ini tawakal tinggi pada Allah Ta'ala. Dengan penuh yakin kita dengan Allah Ta'ala, ini dia sebenarnya dapat pahala mati syahid. Itu yang kita nak kena faham bahawa duduk di rumah tu sendiri ada kelebihan. Yang mana dijelaskan oleh Nabi SAW sendiri. Di mana hadis baginda mengatakan laisa min ahadin yaqa'ut ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW mana-mana orang yang berada dan terkena dia dengan penyakit taun ini, dia duduk senyap di negeri dia, di rumah dia, dia tak pergi gerak. Dan keadaan sabiran, keadaan bertahan dia, sabar dia. Kemudian muhtasib, itu mengharapkan ganjaran dari Allah. Bahawa dia ni patuh tak pergi ni, ramai saing dia kerak gelang jalan ngata giti, tapi dia ni muhtasib. Dia ni faham bahawa Allah Ta'ala sedang menguji. Jadi dia menanti balasan ganjaran dari Allah sahaja. Jadi orang begini, mereka ini yang mana dia memahami ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah. Yang memahami, dia tahu, dia yakin, dia dalam hati dia tidak kena dia benda gini kecuali Tuhan memang nak gitu dah.
Kecuali memang Tuhan telah tulis dah, telah pilih dah dia. Lepas tu kena ini dah keadaan sabar, menanti balasan dari Allah Ta'ala. Apa jadi orang begini, kata Nabi? Nabi mengatakan illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali orang begini dia mendapat pahala yang lebih kurang dengan orang yang mati syahid dia. Ini kelebihan kita berada di tempat kita. Nak lari ke mana kita ni? Kita nak tolak pahala mati syahid ni. Senang-senang Allah Ta'ala dalam hadis ini mengurniakan pahala syahid ni. Kata Nabi kita peluang depan mata nak boleh pahala mati syahid gini, kita pergi lari potong belah. Jahilnya kita dalam hal gini. Tak ngajinya kita ni tentang kelebihan berada di rumah, bertahan kita dengan sabar, dengan yakin, tawakal kita pada Allah Ta'ala, dengan tidak bawa penyakit ke orang lain. Padang Tuhan uji untuk kita seorang saja. Bukannya kita nak elek bagi ke orang lain, ini bukan caranya. Jadi yang biar kita faham molek bahawa kita dalam keadaan sabar, bertahan kita dengan periknya, dengan sakitnya penyakit ini. Keadaan mengharap pahala ganjaran Tuhan nak uji dah lama dah ni ke kita ni. Di sebalik ujian ini banyak kelebihan-kelebihan ganjaran yang disediakan oleh Allah. Keadaan kita dak ganjok sikit, tak ada gogeh sikit kita. Bahawa ni Tuhan nak dak. Tuhan tulis dah begini. Bukan semua orang yang nak uji ganjaran gini. Bukan kelebihan ni dia bagi eceh kat mana-mana. Isi borang pun dia dah uji. Apatah lagi kita minta pun tak tentu lagi boleh. Dia uji ni kerana kau dia pilih orang ni. Jadi orang gini apa dia, kelayakan dia, dia ganjaran yang Tuhan sediakan dia, ialah mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Ini kelebihan yang ada, yang perlu diambil peluang oleh orang yang diuji oleh Allah ni. Yang mana dipakarkan gelang kuning ni, tolonglah biarlah reti kita kelebihan yang besar ini disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang sebegini, bahkan orang yang melarikan diri daripada wabak ini. Mereka ini adalah orang yang dibandingkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang lari dari medan perang. Itulah besarnya dosa dia ni, lari daripada tempat kena dia tu, elek bagi ke lain pula, yang mana Nabi melarang kerah perbuatan seseorang yang sakit ini membawa penyakit kepada orang lain melalui suatu sabda Nabi SAW, la yuridanna mumridun ala musih. Janganlah orang yang mana sakit itu elek dia bawa penyakit dia bawa kepada orang yang sihat. Jadi bila kita dah faham malam ni beberapa dalil dan juga keterangan dari agama kita, cukuplah kita kata untuk kita biar insaf lah. Biarlah insaf apa-apa pada ni hak mana ada lagi tu, dah berlaku dah kena ikat, dah kena ambil dah tu hak lepas dah. Ni hak masih ada lagi di rumah hak dengar ni, hak masih lagi menanti mereka dalam kuarantin ni, biarlah kita faham molek bahawa perbuatan lari ini ada sangat salah. Tak kira lah sama ada kita rakyat Malaysia ke ataupun juga mana-mana parti datang asing tanpa izin lari pada pusat kuarantin apa benda, semua sekali ni ada perbuatan yang sangat-sangat menyalahi dengan agama kita, dengan undang-undang kepercayaan kita ni, yang mana kita semua sekali mati seorang sekali. Kita akan menemui Allah Ta'ala berlaku. Setiap perbuatan kita akan ditanya di soal. Apa yang kita lakukan itu janganlah siapa memudaratkan orang lain. Kerana hal-hal begini sebenarnya adalah sangat-sangat merugikan kita di kampung akhirat. Sedangkan Nabi telah menyebut tadi, inilah peluang bagi orang yang diuji. Mereka ini telah dipilih kok. Nama mereka bukan semua orang boleh ni. Bukan seluruh orang boleh ni. Nama-nama kok je yang dipilih oleh Allah, diuji dengan penyakit ni. Tunggu lagi mereka ini kena sabar, kena bertahan, kena yakin dalam hati bahawa ia adalah ujian yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, di mana pahala syahid menanti pada orang sebegini,
biarlah kita apabila melakukan sesuatu, biarlah kita pakai saluran agama. Jangan kita duk suka sama sekali perbuatan yang kita rasa ianya berkenan di hati saja. Padahal ianya sangat menyalahi dengan ajaran agama. Buanglah sifat-sifat tadi. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan kita, menyelamatkan seluruh umat ini daripada wabak yang sedang melanda ini, dan memberi petunjuk kepada semua sekali. Ada orang bawahan sama ada orang atasan, ada peringkat rakyat, peringkat pemimpin, menunjukkan pada kita ini jalan-jalan untuk kita menjadi umat yang terbaik yang dapat melalui pandemik ini dalam keadaan yang penuh sabar, penuh yakin, tawakal kepada Allah, dan menetapkan kita ini berada di atas jalan orang mukmin yang mana berjaya di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma asrif wadfa' anna al-waba'a wal bala'a wal fahsya' min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.